Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia setup baru dan mari kita tengok baca skrip dia macam mana. So kalau basically ini aku punya kamera, kita masuk. So dalam tu tak nampak langsung, patah haram tak nampak kamera dekat tembus kat belakang sana. So nanti aku akan dapat baca dah. Aku tekan start. Okey, macam itulah gaya dia. Okey, video kali ni saya akan tershot lah. Konten YouTube saya iaitu banyak-banyak dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya nak berkongsikan kepada korang barang yang saya beli ni. Saya beli ni dah lama. Benda ni ialah nama dia Go Live Mic teleprompter, yang mana ia memudahkan kita untuk kita bercakap depan kamera lah. So kita boleh letak kita punya skrip depan kamera. So bila kita guna benda ni, mata kita akan lebih nampak ke arah lens tu sendiri. Tak adalah kita baca skrip kat sini kan, dan kat sini atau kat mana-mana. So kat sini kita boleh baca kita punya skrip untuk kita buat video konten-konten di YouTube contohnya. So sebelum saya beli teleprompter ni, inilah setup saya. Setup macam ni memang murah je, cuma mata kita akan tertumpu kat tepi lens lah. So nampak tak natural lah dan tak best lah. Teleprompter ni saya beli dah lama dah, cuma hari ni saya berkesempatan untuk kongsikan kepada korang semua. Okey, kat sini saya beli ni kos dia dalam lebih kurang 100 lebih jugalah. Agak pricey juga sebenarnya, tapi mungkin ada korang yang memerlukan benda ni. Jadi saya nak kongsikan di mana saya beli ni di Shopee, harga dia dalam 100 lebih. Dia ada package A dan package B, di mana package A hanya untuk smartphone, yang kedua dua-dua smartphone dan juga kamera DSLR. Saya akan letakkan link di bawah untuk korang senang nak beli. Pastikan tekan link tu kalau korang nak beli. Dua package tu lah, termasuk nak stand sekali atau tak mau. Saya beli ni dalam package B, di mana saya guna dua-dua, sama ada smartphone dan juga kamera DSLR. Jadi apa yang korang akan dapat dalam korang punya box bila korang beli? Pertama sekali teleprompter tu sendiri. Okey, dekat sini dia ada cermin. Kemudian korang akan dapat phone shading ni, phone shading. Kemudian korang akan dapat wireless remote, yang mana dia menggunakan bateri AAA 2 biji. Kemudian dia bagi quick release untuk DSLR dan juga dia punya skru dia bagi dua lah. Kemudian dia bagi ball head, mini ball head untuk korang letakkan ke atas, untuk korang letakkan korang punya kamera DSLR di atas ni. Dan juga SLR ataupun DSLR kamera punya shading lah. Dan juga dia bagi juga phone holder. Saya suka phone holder ni sebab dia ada lubang sini dan juga lubang di sini, supaya memudahkan kita untuk attach sebarang additional equipment lah. Contohnya macam mikrofon ataupun lampu kecil. So ini memudahkan kita lah. Jadi saya akan tunjukkan korang macam mana saya nak pasang untuk smartphone punya setup. Okey, korang ambil korang punya teleprompter, kemudian korang ambil salah satu phone shade, sama ada ni ataupun ni, ikut kesesuaian korang. Okey, letakkan dia. Phone shade ni sangat penting tau, kita kena letak. Kalau tak letak, bila kita tengok ke arah skrip tu, kita akan nampak phone kita, reflection phone kita. So kita akan terganggu untuk baca kita punya skrip. Kemudian kita attachkan phone punya phone holder. Phone holder ni letak dia dekat tepi tau. Okey, kalau korang tengok kat sini, ini teleprompter, ini dia punya tempat letak phone lah. Okey, korang kurangkan ketat, jangan ketatkan lagi. Okay, supaya kita boleh adjust. Okay, kita cuba attachkan kita punya phone. Sekarang kita dah attach kita punya phone. Cantik dah.
macam ni. Okay, phone kita dah cantik. Sekarang ni kita adjustkan dia punya lubang kat shade phone ni supaya nampak kita punya kamera. Okay, kat situ kita dah nampak kita punya kamera. Kemudian barulah kita ketatkan. So korang pacaklah teleprompter ni ke korang punya tripod, and then korang boleh guna. Saya akan tunjukkan macam mana pula cara untuk kita letakkan kita punya kamera DSLR. Untuk kamera DSLR, korang kena cabut ni lah phone punya shade. Kemudian korang pakai yang style kain macam ni. Okay, pakaikan dia. Kemudian kita ambil quick release ni. Kita letakkan pada lubang bawah ni. Okay. Kemudian kita ambil skru dia. Benda ni sangat mudah je. Kalau korang beli, korang akan tahulah macam mana nak pasang dia. Dia ada manual dia sekali. So kita dah dapat. Okay, kat sini korang boleh adjustkan jarak antara kamera korang dengan korang punya teleprompter. Kemudian dia bagi kat sini mini ball head. Ball head ni bagi saya sangat-sangat tak praktikal, sebabnya dia kecil dan dia mudah longgar lah. So saya sarankan pakai ball head yang lebih kukuh sikit. Okay, ball head ni kita mountkan dia dekat bawah kamera kita. Masukkan lens ni dalam shade ni. Okay, korang boleh mountkan lah dengan tripod. Korang boleh mountkan lah dengan mini ball head ni. Korang ketatkan. So inilah dia, macam mana bentuk dia. Ini korang punya kamera, lens dalam ni. Ini shade dia. Shade ni penting kena pakai. Kalau tidak, korang akan nampak belakang sana. Dan korang akan nampak reflection lah. Tak nampak dia punya reflection untuk script korang. Korang boleh gunakan smartphone ataupun tablet ataupun apa-apa je device. Korang letak script korang kat sini. Dan korang boleh attachkan dia. Dan korang boleh gunakan remote yang dibagi. Pada saya, remote ni sesuai untuk pengguna Android. Dia sebab dia ada sediakan dia punya apps dalam manual dia ditulis tu. Apps tu pun dalam bahasa Cina. Jadi saya tak faham. Mungkin korang yang pakai Android boleh cuba explore lah benda ni. So korang boleh control sama ada nak auto cue ataupun korang gunakan joystick ni. Korang boleh adjust dia lah. Dan kemudian korang boleh letakkan korang punya tripod quick release di bahagian bawah ni. Bawah ni ada lubang kan? Bawah ni ada lubang. So sini. Okey, disebabkan saya gunakan iPhone sebagai saya punya script, saya akan menggunakan aplikasi teleprompter premium. Dia kena bayar sikit lah. Tapi bagi saya apps ni sangat berbaloi. Saya dah guna sebelum ni, sangat-sangat bagus, sangat-sangat praktikal, memang best. Benda ni teleprompter premium ni saya boleh connect dengan phone lain ataupun dengan device-device lain. Kalau macam saya akan connect dengan saya punya joystick PS4 saya. So kat sini kita boleh control dekat dia punya button, sama ada nak manually adjust ataupun kita nak auto cue. So ini akan memudahkan korang untuk korang baca skrip, untuk korang buat korang punya content YouTube. Okay guys, cukup sudah kita punya review. Bukan review lah, maknanya apa yang korang akan dapat dalam box bila korang beli set B. So itulah barang-barang yang korang akan dapat. Tapi bagi saya remote ni useless lah untuk pengguna iPhone. Kalau korang guna Android, mungkin berguna juga. Saya nak kongsikan saya punya suggestion ataupun recommendation, ataupun kita kata pro and con lah. Yang pertama, teleprompter ni sangat sesuai untuk para beginner, YouTuber beginner macam saya. Saya sendiri pun beginner. Dan kadang-kadang saya akan pakai teleprompter ni bila saya nak sampaikan konten yang berilmiah ataupun berfakta lah. Teleprompter ni sesuai untuk orang yang kurang confident. Macam saya sendirilah. Saya sebenarnya mula-mula saya buat video YouTube ni memang saya kurang confident dan saya memang sangat awkward bila depan kamera. Teleprompter ni juga sesuai untuk orang yang gagap. Saya sebenarnya gagap juga. Saya seorang yang memang agak gagap sebab saya bila saya cakap depan kamera saya rasa awkward dan memang akan tergagap lah. Kemudian apa kelebihan teleprompter ni?
kita boleh plan ataupun kita boleh isi, kita boleh teratur sikit lah dalam kita punya penyampaian, dalam kita punya video lah. So dengan plan ni kita boleh tulis kita punya skrip siap-siap kan. So kita boleh tulis isi, kemudian kita boleh buat turutan kita punya isi, so supaya kita punya isi tak adalah berterabur. Kadang-kadang terlompat lah, itulah inilah, atau mungkin kadang-kadang kita akan tertinggal kita punya isi tau. Kadang-kadang tu saya pun dah banyak kali jadi, bila saya tak pakai skrip kan, saya nak cakap satu point tu, bila saya dah upload ke YouTube, rupanya saya terlupa satu point untuk saya sampaikan. Tapi nak buat macam mana? Kemudian sesuai untuk presentation yang berfakta dan berilmiah. Okay, macam saya cakap tadi itulah. Kalau korang nak menyampaikan sesuatu yang berilmiah, eloklah ada teleprompter ni supaya korang tak tersalah cakap ataupun korang terlupa fakta, ataupun korang tak adalah baru nak tercari-cari apa fakta macam ni kan. So itu sesuai lah untuk orang yang menyampaikan sesuatu konten yang berfakta. Kemudian apa yang cons ataupun kelemahan menggunakan teleprompter ni? Yang pertama sekali, kurang nampak natural. Okey, memang betul lah. Kalau korang tengok video-video saya yang sebelum-sebelum ni, yang lama-lama, korang akan nampak mata saya macam fokus sangat dekat tu. Kadang-kadang tu sampai mata saya sepet. Itu memang saya confirm tengok teleprompter. Kalau mata saya sepet tu memang tak tahulah, saya pun tak tahu macam mana saya boleh sepet bila tengok teleprompter tu. Dan korang kena sebenarnya korang kena pandai cover lah, supaya tak terlalu nampak obvious sangat korang membaca. Korang kena cover sikit. Korang cakap-cakap kepala kena sengit sikit, lepas tu sini sikit, kemudian korang pandai-pandai lah kan. Itu korang punya preference sendiri. Kelemahan menggunakan teleprompter ni, korang tak boleh melawak. Bukan tak boleh melawak tau, korang susah sikit lah nak melawak. Sebab melawak ni, kita nak buat joke ni, satu benda yang spontan. Kalau korang baca lawak tu, korang macam nampak macam dibuat-buat lah. Sebab saya pernah juga buat sebelum ni, nak cuba untuk buat lawak dalam saya punya menggunakan saya punya teleprompter. So dia nampak awkward sikit saya punya joke tu. Nampak macam bodoh je. Saya rasa cukuplah sampai situ dulu. Saya harap video ni sedikit sebanyak dapat memberi manfaat. So inilah saya punya pengalaman. Salah satunya saya beli benda ni. Sekarang saya dah jarang guna. Mungkin saya akan guna akan datang kalau saya nak buat satu konten yang lebih berilmiah. Sekarang ni saya tak pakai teleprompter lah. Sebab saya sekarang ni masih lagi dalam proses belajar dan juga berlatih untuk cakap secara spontan. Mungkin teleprompter ni akan membantu anda atau mungkin tidak. Itu sebenarnya korang punya preference. Saya tak boleh nak jamin kalau korang beli ni korang boleh confident. Tapi sedikit sebanyak benda ni insyaAllah dapat membantu korang lah. Jadi saya harap video ni bermanfaat. Korang boleh share video ni. Dan jangan lupa tekan like kalau korang rasa bagus. Dan macam biasalah, tekan butang subscribe. Jangan lupa, subscribe tu penting, tak kena bayar pun. Okay, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.